Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, salam sejahtera, selamat petang. So, hari ni mendung. Saya pun on the way nak balik kerja ni. So, untuk channel kita hari ni saya nak cerita sikit pasal safety lagi. Untuk ruangan safety ni kita nak cerita pasal Slenderman Proxy. Slenderman Proxy, apa tu Slenderman? Kita tahu proxy ni orang kalau macam cerita macam dalam satu organisasi tu ataupun dalam satu politik, dalam suasana ekonomi, orang kata, oh kau proxy pada orang ni, orang ni proxy pada kau kau proxy ni pasal apa? Dia mesti ada influence factor lah. So Slenderman proxy ni orang yang berkenaan dengan individu yang dia bias disebabkan dia get influenced by anything that yang boleh memberikan dia sesuatu interest, personal interest pada dia lah. So orang ini bukannya orang yang positif, dia adalah golongan yang membuatkan dalam suatu organisasi tu hancur, lebur, musnah. Benda tu pun dah ada banyak sekarang. Yang kita di akhir zaman ni, proxy, Slenderman proxy ni dah bersepah dekat mana-mana syarikat, mana-mana organisasi, mana-mana negara, dalam parti politik, semua. Even dalam keluarga pun ada juga Slenderman proxy ni. Okay. So untuk isu ni saya nak utarakan, kalau dalam bidang safety, Slenderman proxy ni orang yang kita ambil contoh orang yang dalam bidang keselamatan kesihatan pekerjaan ni, dia dalam designation sebagai safety manager lah kan. Tetapi dia proxy kepada majikan. Isu dia bila dia menjadi sebegitu rupa kerana untuk mendapatkan sesuatu imbuhan, bias kepada sebelah pihak, obviously kepada majikan lah, sebab dia nak get interest from the employer untuk diri dia. So dia terpaksa bias. So benda bias ni tak elok lah kan. So dia terpaksa menjadi proxy kepada majikan untuk company interest ataupun untuk diri dia juga. So orang yang macam gini, dia tidak akan memberi kebaikan yang sama rata lah kepada kebajikan pekerja dan juga company interest. Dalam bidang keselamatan kesihatan pekerjaan ni, orang yang berada dalam bidang ni adalah orang yang liaison kepada majikan dan juga liaison kepada pekerja, serta juga kepada authority. Dia menjadi orang tengah. So dia tak boleh bias lah, kena balance. Tapi bila jadi dia proxy ni, dia akan berpihak pada orang yang selalunya yang amat berpengaruh, yang boleh membuat keputusan, boleh membantu dia untuk membuat keputusan, dan kebanyakan majikan pun dia nak ambil pekerja yang macam itu, yang boleh berpihak pada diri dia orang, pada organisasi untuk company interest lah. So kalau jadi apa-apa isu dekat tapak bina, dekat tempat kerja, dekat mana-mana syarikat, so orang yang jadi proxy pada majikan ni lah yang akan berhadapan dengan suasana tertentu, keadaan tertentu, dengan authority, untuk dia menjadi pendinding kepada majikan. Walaupun majikan berada di pihak yang salah, dia terpaksa menjadi proxy untuk melindungi company interest. So orang yang macam gini adalah dipanggil sebagai Slenderman proxy. Dia nak menjadi orang yang begini tak perlu untuk memegang title safety manager ke, ataupun dia tak perlu memegang title sehingga memiliki master in apa-apa bidang sekalipun. Walaupun dia bukan dalam bidang keselamatan, apa-apa bidang sekalipun, sepatutnya kalau dia ada ilmu pengetahuan, ada latar belakang keluarga yang baik, ada latar belakang agama yang baik, dan dia mengamalkan apa norma-norma hidup yang baik, nilai-nilai murni dalam hidup,
Dia ada prinsip dalam hidup. So benda ni takkan mempengaruhi dia untuk menjadi seorang yang bias. So kalau dia jadi bias dan dia berada di position yang tinggi, decision maker, manager and above, managerial level lah. So apa akan jadi kepada pihak-pihak yang subordinate, yang bawah-bawah dia? Akan terkesan lah dengan apa-apa keputusan yang dibuat. Obviously apa yang dibuat adalah semata-mata untuk majikan dan juga syarikat. Dan Slenderman proxy ni, dia sudah pasti akan memberi kesan pada sebelah pihak yang lain. Dia bukan balance punya orang. So kalau kita sebut sebagai orang yang proxy, dia bukan balance. Dia akan jadi tidak adil. Keadilan tidak akan berada kepada orang-orang yang mengamalkan proxy dalam nilai-nilai hidup dia, dalam pengamalan kerja seharian dia. Takkan. Selagi mana syarikat, majikan mencari orang yang sebegini, selagi itulah perjalanan syarikat untuk memantapkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja tak akan tercapai. Memang betul ada orang cakap, why we pay you but when anything happen you cannot protect us. Kan, kenapa kami perlu bayar awak mahal tapi awak tak boleh nak protect company interest bila terjadi apa-apa? Adakah kenyataan tu betul? Adakah bayaran tu umpama seperti bayaran merasuah diri dia? Adakah itu bayaran untuk melambangkan harga diri dia? Tak. Sudah pasti tidak lah. Buat apa dia belajar tinggi-tinggi? Kalau dia belajar ilmu yang tinggi, ada ilmu tu lah yang membawa diri pada jalan yang betul. Tapi kalau ilmu ada, latar belakang agama ada, tapi still jadi macam tu, something wrong lah. Orang kata kalau orang tu sembahyang, solat, tapi kenapa perangai dia macam still macam yang salah pun dia buat. So ada orang agama cakap, perbaikilah solat. Kan dalam solat tu mesti ada yang tak betul. Tak khusyuk ke, rukun tak cukup ke, tak ikut rukun ke, kan, bacaan tak betul ke, tiada penghayatan dalam solat ke, tak ikhlas dalam solat ke. Macam-macam sumber lah yang membuatkan keadaan sebegitu. Sama juga dengan keadaan yang kita cerita sekarang ni, yang kita bincang sekarang ni. The root cause tu yang perlu kita tukar, kan. Ikan tak akan busuk mulai daripada kepala. Mana ada ikan busuk daripada ekor? Dia mula daripada kepala. Sama juga dengan dalam kepimpinan, leadership dalam syarikat. Kalau atas tak betul, bawah habis. Kan? Kalau dalam sistem kekeluargaan, kalau bapa tu tak betul, takut sampai anak-anak dia pun tak betul. Didikan tu, kebiasaannya lah, kan. So sama dengan Slenderman proxy ni, boleh diumpamakan sebagai racun, parasite dalam syarikat lah. Syarikat membayar dia untuk sebagai seorang antara yang decision maker, tapi dia menjadi proxy pada syarikat untuk melindungi company interest dan bukan membawa kebajikan dan kebaikan kepada sebelah pihak yang lain. Dia tidak balance. So dia umpama merasuah lah. Dia menjual diri dia untuk sebelah pihak dan dia sanggup untuk dibenci daripada sebelah pihak yang lain. So Slenderman proxy ni kalau dalam bidang safety and health, contohlah kalau berlaku insiden dekat site, bidang construction lah, saya ambil contoh berlaku fatality dekat site, kematian disebabkan oleh majikan engkar untuk mengikuti saranan ataupun arahan yang dikeluarkan berdasarkan daripada apa yang tercatat dalam undang-undang OSH di tempat kerja di Malaysia. Dia melanggar.
dia reluctant to follow the instruction, the rules. Apa yang ada dalam SOP tulis je. Kalau orang kasar cakap tulis dalam kertas SOP lawa tapi tak nak follow lah. Orang cakap better kau ambil kertas tu cebok je. Buat cebok maksud dia pergi toilet tak payah cari pakai tisu, cebok je pakai SOP. Itu bahasa kasar lah. Kan SOP cantik tapi kat site haruk, tak guna lah. So bila jadi insiden, Slenderman proxy ni lah yang betul-betul akan main peranan untuk menjadikan suasana yang salah tu jadi betul, ataupun sekurang-kurangnya tidak memberi impak yang besar pada majikan. Macam mana dia buat? Dia akan cari salah orang lain, bukan salah majikan. Sebab dah jelas Slenderman proxy ni dia memberat kepada sebelah pihak, dan sebelah pihak yang lain tidak diperlukan olehnya lah. Jadi keadilan di situlah. So dia akan melindungi seboleh-bolehnya, dia akan melindungi pihak yang memberi keuntungan pada diri dia. Itulah fungsi Slenderman proxy. Dalam mana-mana organisasi, kalau bukan dalam safety and health pun lebih kurang macam itu je. Dia macam kaki bodi kan. Apa yang majikan kata, yes, itulah yang betul, itulah yang patut you ikut. Buat apa kita nak keluar modal banyak-banyak untuk safety, untuk buat kempen keselamatan? You print out poster daripada internet dalam safety toolbox pagi-pagi kan, boring-boring, present lah. Panggil meeting, dalam meeting boleh highlight sikit-sikit. Training boleh panggil sikit-sikit orang datang buat training. Buat apa nak kumpul ramai-ramai, keluar bajet banyak-banyak, makanan lah, audio system lah, nak kena panggil trainer daripada luar lah, semua duit. Itu satu hal. Ada yang lagi teruk, besar mau bawa keluar duit banyak-banyak, mau pakai untuk barricade system pakai GI pipe projek lama lah. Bengkok-bengkok. Dah bengkok-bengkok pipe GI pipe tu pun dah uzur gila dah, sampai berkarat, sampai berlubang-lubang pun pakai juga buat barricade. Apa sah mau tukar itu safety net satu kali projek boleh pakai, habis projek boleh pakai site lain pindah site. Dah bolos-bolos dah safety net tu. Sedangkan dalam bawah ada mention kena buat, ada designated person yang kena check safety net tu secara berkala. Dan orang tu bila sebut designated person must be trained lah, dan dia tahu spek mana yang dia nak follow supaya dia nak pastikan safety net tu dalam keadaan selamat. So kalau pindah-pindah site satu dah habis, confirm dia dah berabuk, dah expose dengan cuaca panas, sejuk, lumpur, pasir semua kan. So bila dah tukar tempat lain, dah koyak-koyak, mana integriti dia? Kalau dia beli original pun, follow apa-apa standard antarabangsa sekalipun, kalau tak maintain dengan betul, hilang integriti dia. Integriti keselamatan dia hilang, grade dia makin rendah. So keselamatan dia tak, dia sebenarnya jeopardize workers punya safety . So dia akan bagi tahu dalam meeting, yang dalam meeting tu ada Slenderman proxy ni, buat apa mau kena ada ini bajet, beli tu barang baru lagi, ni semua duit pindah site lain masuk sini lah. Slenderman proxy ni, ya betul bos. Okey, dengar SSO, dengar TPS. Ni saya bukan nak bantai orang-orang yang dalam bidang safety yang level-level tinggi ni. Di mana-mana level pun sama. Ada je merata-rata dalam mana-mana organisasi, mana-mana department pun ada. Mana-mana bidang kerja pun ada orang macam ni. So decision maker ni, dia yang umpama parasite yang membuatkan orang yang betul-betul nak kerja tak boleh nak kerja. Umpama macam subordinate tu betul-betul perform. Dia nak buat kerja, nak dapat duit halal, nak perform betul-betul. Apa yang dia belajar itu yang dia nak praktis. Tapi tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab ada orang macam ni.
Dia pun akan belajar dengan orang yang tak betul sampai ke satu tahap. Bila dia resign, dia pergi tempat lain, norma-norma yang tak betul tu, yang negatif tu, dia akan sikit-sikit dia akan bawa. So kesan dia amat besar lah, impact dia. Bukan dalam satu organisasi tu, dia akan berpindah, transfer pergi organisasi yang lain. So itulah dia, Slenderman Proxy. Amat parah dalam keadaan Malaysia yang sekarang ni dah penuh dengan kes-kes rasuah. Datang pula golongan yang macam gini, sampai ke tahap apa yang Tuhan cakap dalam Al-Quran tu, Nabi cakap dalam hadis, hujung-hujung dunia, orang yang pegang pangkat-pangkat yang buat keputusan ni bukanlah orang yang berilmu, bukanlah orang yang sepatutnya pegang jawatan. Dia memegang amanah bukan kerana untuk memikul amanah tu sebaik mungkin, tapi untuk kepentingan diri sendiri, ataupun untuk kepentingan orang lain yang sedikit sebanyak dia pun dapat interest juga. Itu bahaya dia. So kalau dalam bidang safety, kalau ada orang macam ni, dia bukan saja dia menjual harga diri, tapi dia membuatkan keselamatan orang lain pun tergugat. Tak payah tu buat ni, ini tak payah itu buat. Dalam atas kata A, dia kata B, pusing, kaki pusing kan. Majikan tu yang pula lebih faham atas berbanding dia belajar bidang safety, sepatutnya lebih arif. Tapi majikan yang advice dia kata ya bos, okey bos, kau tim bos cakap memang betul lah, semua betul lah, tak ada benda yang salah. Kalau cakap salah, tak dapat bonus, increment tak ada, tak dapat naik lagi, mungkin jadi vice president lah. Kan? So orang yang macam ni lah yang membuatkan ada sebahagian individu dalam bidang safety tu yang betul-betul nak perform tak dapat nak. Kan? Even nak naik pangkat pun susah. Sebab majikan lebih suka orang yang memihak pada dia. Kita bukan nak memihak pada mana orang yang kita nak pedajal orang, bukan. Kita nak pastikan keselamatan tu berada tempat yang betul. Apa yang kerajaan tulis, apa yang gazet dalam akta tu, itu yang kita nak pastikan diamalkan. Buat apa ada atas kertas tapi tak dapat kita nak praktis. Buat apa belajar tinggi-tinggi dalam bidang yang kita buat tu, tapi kita sendiri tak boleh amalkan. Something wrong somewhere lah. Itu yang saya nak cerita. Channel saya hari ni, Slenderman Proxy. So orang yang macam ni, sekali lagi saya cakap, umpama parasite yang membuatkan orang lain terkujat, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak berfungsi dengan baik. Organisasi itu tak boleh berfungsi dengan baik. Even objektif pun tak boleh nak capai. Even bila buat audit pun ke laut. Tapi kalau ada orang macam ni, dia pandai pusing. So benda-benda yang sepatutnya ke laut, dia boleh pergi ke pantai balik. Tapi kesan dia jangka pendek nampak bagus lah, jangka panjang memang tak elok. Dan kesan dia berpanjangan, boleh berpindah. Sebab dia boleh mewarisi sikap negatif itu pada orang-orang bawahan yang asalnya elok, boleh jadi ikut perangai dia sikit demi sikit. Dan apabila pekerja dia tu berpindah ke organisasi lain, dia bawa sifat yang sama. So bila dia naik pangkat, lama-lama dia pengaruh tu jadi besar. So bersepah lah golongan ni dekat Malaysia ke atas muka bumi ni. Itu sesuatu benda yang dah dijanjikan di hujung usia dunia ni lah. Tak boleh nak buat apa. Tapi kalau nak dibendung boleh je kan. Nak hilangkan semua memang tak boleh. Tapi nak bendung tu mula daripada atas. Macam saya cakap, ikan takkan busuk dari kepala. So kalau dia majikan sendiri bila buat presentation untuk bajet kan, bajet untuk present,
tahun ni berapa-berapa dalam CDM, Construction Design Management. Masa itulah proxy, Slenderman proxy ni main peranan. Dia akan berpihak habis-habisannya kepada majikan. Bajet sepatutnya dalam projek untuk bilion, mungkin sepatutnya bajet untuk safety mungkin 10 juta. Boleh buat macam-macam kempen safety, boleh tip-top kan. Semua requirement boleh follow. Sebab semua requirement nak follow bukannya fingertip. Semua mesti kena ada duit, kena ada capital. So kalau capital sikit, Slenderman proxy ni main peranan betul-betul. Dia kata, oh ni potong, tu potong, ini potong. Lalas bila projek dah jalan, takkan ada projek yang tak ada masalah. Mesti ada masalah di tengah-tengah. Bila ada masalah, nak cope dengan masalah tu pun akan menelan belanja. Dan bila berlaku delay dalam projek, nak kejar balik projek dalam masa sama, nak cope safety pun akan ada ruang-ruang untuk bajet tu berkembang, bertambah. Orang kata apa, hidden cost. Itu kena fikir. Itu saja untuk saya hari ni. So tolong fikir-fikirkan golongan macam ni. Siapa yang berada di atas tu, tolong fikir-fikirkan. Berubahlah. Dan siapa yang berada di bawah tu, amalkanlah apa yang sepatutnya. Fikirkanlah untuk kebaikan diri dan keluarga. Kita hidup bukan untuk diri sendiri, bukan untuk perut sendiri. Banyak lagi perut untuk diisi dengan duit yang berkat, harta yang diredai, yang bersih. Bukan dengan cara menjual maruah kita, bukan cara dengan menjual apa yang kita belajar selama ni. Hilang sebegitu saja. Ilmu adalah segala-galanya. Tapi kalau kita menjual ilmu kita tu dengan cara yang baik, kita mewarisi dengan cara yang baik, baiklah dia. Tapi kalau kita ada ilmu tapi still jadi proxy dalam syarikat, hancur. Bukan diri sendiri saja hancur, kita menghancurkan orang lain dan juga syarikat. Apa semua tak boleh capai kan? Objektif dalam safety tak boleh capai, hancur. Kesan jangka panjang amat besar. Okay, fikir-fikirkan. Terima kasih. Jumpa lagi di ruangan channel saya pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.